Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وما بعد ونوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat niat-niat kita itu dengan pandangan kasih sayang dan rahmatnya, sehingga niat kita ini dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang besar kepada niat-niat yang besar, dan juga kepada kehadiran dan juga daripada langkah-langkah kita untuk hadir di tempat yang cukup mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan kasih sayang, rahmat, kekayaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita berkumpul untuk kita berbincang dan saling mengingatkan di antara kita akan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memahami bahawa di sana adanya penghalang dan perkara-perkara yang perlu untuk kita ubati dan jauhi. Jangan sampai usaha-usaha yang baik ataupun daripada perkara-perkara yang sepatutnya membawa kedekatan kita kepada Allah, akan tetapi dengan sebab perkara-perkara yang kita tidak sedari menyebabkan amalan kita, perbuatan kita itu tidak diterima, bahkan bukan mendekatkan tetapi menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak bincangkan pada hari ini yang disebutkan adalah syirik yang tanpa disedari. Seperti mana yang kita maklum bahawa syirik itu terbahagi kepada dua, iaitu jali dan khafi. Syirik daripada syaraka membawa makna penyamaan, penyertaan disebutkan. Oleh kerana itu syirkun itu maksudnya adalah penyengutuan, iaitu disamakan dengan sesuatu. Itu adalah dimaksudkan dengan syirik. Dan syirik itu digunakan di dalam istilah syarak yang membawa maksud mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dan apa yang nak disebutkan mengenai perkara ini adalah sesuatu yang cukup besar. Demikian disebutkan oleh Allah ketika mana dipesan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika menyebut tentang syirik. Disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Maknanya apabila disebut mengenai kezaliman, tak ada kezaliman yang lebih besar berbanding daripada syirik. Idan yang kita nak bincangkan, nak fokuskan pada pagi ini, kalau nak disebutkan mengenai syirkul jali ataupun syirik yang nyata, itu akan mudah untuk kita fahami, dan ianya adalah perkara yang jelas kelihatan, iaitu yang terang-terangan dan diketahui.
seperti penyembahan berhala, seperti memohon sesuatu selain daripada Allah dengan keyakinan bahawa yang sesuatu itu boleh memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ada beza dengan kita minta kepada sesuatu tetapi kita fahami dianya boleh untuk kita dapatkan dengan izin Allah. Lain lagi. Ya, seperti mana kita sakit jumpa doktor, seperti mana kita perlukan bantuan, kita tahu bahawa bantuan itu daripada makhluk tetapi dengan izin Allah. Lain lagi. Supaya jangan semudah untuk hari ini kalimat syirik dan mensyirikkan kepada orang lain. Dan kita duduk pada pagi ini membicarakan tentang syirik adalah untuk cek kepada diri kita, bukan nak dicek kepada orang lain. Kenapa saya sebutkan begitu? Sebab hari ini kesibukan mengenai orang lain itu menyebabkan kita lupa kepada diri kita. Hari ini rawatannya rawatan diri sendiri. Sebab yang namanya syirik itu ada jali dan khafi, ada jelas dan juga ada yang tersembunyi. Maka kalau yang jelas, na'am, kita perlu untuk membetulkan. Kalau sekiranya dilihat ada orang yang melakukan syirik yang jelas, nyata, tapi kalau dianya adalah tersembunyi, maka itu bukan lagi daripada pengetahuan dan kemampuan kita untuk mengukur akan seseorang itu, apalagi yang tersembunyi di dalam batinnya. Saya nak fokuskan sebenarnya pagi ini adalah mengenai syirkul khafi. Sebab di antaranya dalam hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya aku tidak takut kepada umatku itu akan berlaku syirik. Dalam hadis itu dipahami oleh para ulama bermakna syirik jali, iaitu syirik yang nyata itu tidaklah akan banyak berlaku berbanding daripada syirik khafi. Dikuatkan dengan disebutkan oleh Nabi SAW yang mana Nabi takut yang menimpa kepada umatnya adalah syirku khafi, iaitu syirik yang tersembunyi, iaitu riya. Untuk nak bagi tahu bahawa syirik yang nyata ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keadaan seperti itu membawa maksud bahawa yang paling bahaya adalah syirku khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Adapun dari perbincangan yang biasanya disebutkan mengenai syirku jali ataupun yang tak disedari, seperti seseorang yang pergi kepada dukun, yang percaya kepada sihir, orang-orang yang mana dianya memohon kepada busut, minta dan sebagai menenung nasib. Nah, itu juga termasuk dari kategori syirik jali yang jelas. Kerana apa? Memohon kepada sesuatu selain daripada Allah yang menyangka bahawa dianya boleh memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Itu adalah syirik yang nyata, yang insya-Allah mudah-mudahan kita semua terlindung daripada syirkul jali ini. Dan syirkul jali ini adalah yang dimaksudkan dengan lazulmun azim. Satu, kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kepada dosa syirik kepada Allah. Maksudnya bukan bermakna orang yang apabila dianya melakukan syirik kepada Allah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya Allah tak mengampuni bermakna kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka tiada pengampunan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia akan sama dengan golongan kafirin. Tapi ada pun kalau nasallallahu alaihi, ketika kehidupan dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat kepada Allah, wa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, termasuklah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi mana dia bertaubat kepada Allah ketika dianya masih hidup. Difahami yang itu. Ini yang kita nak
Baik, jadi yang kita tumpukan sekarang ini apa dia? Sebab dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, aku tidak bimbang kepada umatku berlaku syirik, tetapi yang aku bimbangkan adalah dibentangkan kepada umatku itu dunia. Ada dua riwayat. Yang pertama, aku tak takut syirik, aku tidak takut kepada umatku fakir, kemiskinan. Tetapi yang aku bimbangi adalah dibentangkan kepada umatku dunia sebagaimana dibentangkan kepada umat yang sebelumnya. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kamu wahai umat akan berlumba untuk mendapatkannya dunia itu sebagaimana umat dahulu berlumba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kamu akan binasa sebagaimana umat dahulu dibinasakan oleh Allah. Baik. Jadi main perkara yang mana hari ini yang kita nak bicarakan berdasarkan kepada riwayat ini untuk memberitahu bahawa syirik yang tersembunyi yang dibimbangi berlaku kepada umat itu puncanya, kalau melihat kepada hadis itu, adalah dunia, adalah harta, adalah material. Itu punca. Sebab itu dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala kepada segala kejahatan. Baik, kita akan bincangkan perkara itu sebab kita berhadapan dengan zaman yang hari ini manusia mengejar kepada dunia. Jom kita sama-sama bincang untuk kita rawat. Sebab kita bimbangi kalau-kalau kita termasuk tergolong terkena penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab kalau kita lihat syiriknya versi iblis, iblis bukan bermakna dia zahirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah, tak. Bahkan iblis dikenali adalah merupakan makhluk yang paling patuh dan yang paling banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tengok punca, kenapa iblis disebut sebagai kafir dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah tentulah termasuk dari golongan yang menyekutukan Allah. Apa puncanya? Yang pertama, kerana iblis disebutkan tidak rida dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah untuk apa? Usjudu li Adam. Sujudlah penghormatan kepada Nabi Adam. Pertama, tidak rida dengan perintah Allah. Itu iblis. Kata kalau kita hari ini, kata para ulama, nak bandingkan dengan keingkaran iblis yang hanya sekali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini berapa banyak kali tidak patuh kepada Allah, akan tetapi kerana Allah sayang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala menunggu untuk kita memohon keampunan dan diberikan kemaafan dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama, tidak patuh dan tidak rida dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, cuba untuk memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikut kehendaknya. Secara tak langsung nak Allah ikut kehendak. Pertama, tak ikut patuh, tak mau. Nanti kita akan sebutkan dia punya punca utama dia. Yang saya sebutkan tadi ini dari segi sudut asas yang kita hadapi pada zaman ini khususnya di dalam sebab penyakit itu. Yang keduanya, cuba memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala
mengikut kepada kehendaknya dan memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menerima alasan dia dan logiknya. Sebab itu hari ini kadang-kadang berlaku kepada manusia yang cuba untuk nak memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk mengikut kepada kemahuan dan kehendaknya. Iblis demikian keadaannya. Ketiga, menyatakan dia lebih bijak dan lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku jadi daripada api, kamu jadikan dia daripada tanah. Bermakna seolah-olah aku lebih tahu, aku lebih bagus. Rasakan dirinya lebih bijak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya adalah meletakkan syarat ketika berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun banyak berlaku pada zaman kita, khususnya kita meletakkan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita nak beramal. Iblis begitu. Dia minta syarat kepada dia letak syarat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali kepada asas dan dasar daripada apa yang berlaku kepada iblis adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan untuk patuh, tidak reda kerana ada satu sifat yang mendasari kepada perkara tersebut, iaitu takabur, sombong. Nabi takut umatnya dibentangkan kepadanya kemewahan duniawi. Kenapa? Sebab dengan kemewahan duniawi ini, di antara yang pasti berlaku kepada umat adalah kesombongan. Sombong. Dan sombong itu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya, takabur itu adalah pakaianku, kata Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah layak untuk sombong. Kenapa? Sebab Allah tidak memerlukan kepada apapun. Segala sesuatu tak bergantung kepada sesuatu pun, bahkan sesuatulah yang bergantung kepada Allah. Akan tetapi kita makhluk yang banyak bergantung dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka tak sepatutnya kita sombong kepada Allah. Jadi di antara perkara yang boleh membawa syirik yang tidak disedari oleh manusia adalah sifat takaburnya. Mungkin yang kita biasa dengar yang syirkul khafi itu adalah riya. Naam. Tapi saya nak asaskan kepada kesedaran kita lebih luas daripada itu. Di antara yang disebutkan asas kenapa seseorang itu boleh untuk syirik kepada Allah adalah kerana takaburnya, sombong. Apabila sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa. Seperti iblis lupa ketika mana dia sebut kepada Allah, kenapa aku nak sujud kepada Adam? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan olehmu daripada api, dan dia dijadikan olehmu, ya Allah, daripada tanah. Ingat Allah ciptakan dia, tapi dengan perkataan dia lupa Allah ciptakan. Bermakna dia lupa bahawa yang perintahkan dia sujud itu Allah, yang juga turut yang menjadikan dia daripada api dan menjadikan Adam daripada tanah. Nampak dia bezakan. Dia bezakan bahawa engkau, ya Allah, perintahkan aku sujud. Aku tak nak yang itu, tapi aku tahu kau ciptakan aku lebih baik daripada Adam. Bermakna kesombongan ini dia tutup kepatuhan, ketaatan kepada Allah SWT. Walaupun pada hakikatnya dia sedar bahawa Allah itu Tuhan, tapi dia tertutup kepatuhannya kepada Allah sebab kesombongannya. Yang itu. Jadi oleh kerana itu, kalau ada sifat seseorang itu takabur,
bermakna dia telah pun menutup pintu ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat takabur adalah satu sifat yang cukup bahaya. Satu sifat yang cukup bahaya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tak masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar darah takabur, sombong. Tak masuk syurga. Allah. Takabur itu pada tarikh baginda Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, adakah ketika mana kami berpakaian elok cantik? Adakah ketika mana kami berhias cantik itu dikatakan sombong?" Kata Nabi, tidak. Kalau niatmu itu adalah kerana Allah, kalau niatmu itu untuk menyenangkan hati kepada orang lain, orang pun akan seronok duduk, senang, selesa. Tetapi maksud sombong, kata Nabi SAW, iaitu apabila seseorang itu dinyatakan kepadanya kebenaran, tetapi dia tidak menerima kebenaran itu namanya sombong yang hakiki. Adapun sombong-sombong yang lain yang membawa ke arah itu juga termasuk yang disebutkan takabur. Seperti mana? Seperti merasa diri lebih baik daripada orang lain. Seperti dikatakan oleh Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dilihat lemahnya imannya apabila dia memperkecilkan salah seorang daripada mukmin. Siapa saja dia orang mukmin, dia kecilkan, dia merendahkan, maka cukuplah itu tanda kelemahan iman. Baik, apabila saya sebutkan tadi, dunia yang disebutkan merupakan sebab yang ditakuti oleh Nabi SAW, yang menyebabkan seseorang itu, yang pertama akan lahir sifat sombong di dalam diri. Puncanya apa? Dunia. Puncanya dunia. Pangkat menyebabkan seseorang itu sombong. Kekayaan boleh menyebabkan seseorang itu sombong. Kemahiran dan kelebihan boleh menyebabkan seseorang itu sombong. Semua yang kita sebutkan tadi adalah merupakan penyakit-penyakit dunia yang ada. Dan ini yang jarang disedari oleh manusia, sehingga mereka membuat alasan bahawa kita dituntut untuk mengambil rezeki atau dunia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh untuk kita berusaha. Nah, kita tak nafikan seperti itu. Tetapi usahamu terhadap dunia adakah didasari dengan penghambaanmu kepada Allah, ataupun didasarkan dengan kelalaianmu dan kesombonganmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu untuk direnung. Kalau didasari dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hiduplah daripada mereka-mereka yang mana berusaha untuk mendapatkan hasil dunia, tetapi memakai slogan seperti para sahabat, meletakkan slogan di depan mereka, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada manfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Bermakna setiap kali apa yang mereka akan usahakan, semuanya dikaitkan hatinya kepada Allah. Semuanya dikaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita di dalam segala pergerakan perbuatan kita dengan zikrullah, dengan doa. Rasakan itu. Contohlah paling mudah, kita keluar rumah, Nabi ajar doa keluar rumah. Macam mana doanya?
Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Okey, tengok ya. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Nak kena amalan ni. Tadi keluar baca tak? Memang baca lah, alhamdulillah yang kat sini ni tak masalah. Kita keluar rumah, kita ingat jangan lupa kunci pintu. Kan? Macam-macam lah. Jangan lupa padam ini, jangan lupa ni, nanti yang ni serika, yang semuanya adalah untuk supaya selamat. Dan yang kita tinggalkan itu okey, tak ada tak ada masalah kunci. Tapi Nabi nak ajar kepada kita yang tadi ni, bergantungan tadi yang kita sebutkan tadi. Kita bergantung kepada alatkah, kunci kita kah, atau alam kita kah, atau yang kita bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada kunci, kepada alam, itu maknanya syirik juga. Sebab kita rasa dianya adalah lebih berkuasa daripada Allah. Tapi Nabi ajarkan kalau kita keluar rumah, sebut Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bermakna kita bergantung kepada Allah. Yang itu usaha je ya Allah. Tapi kita nak baca tu Allah beratnya. Dah sampai office dah baru ingat keluar rumah punya doa. Itu pun kalau ingat. Dah balik rumah, sampai ke rumah balik baru kita baca doa keluar rumah tadi. Dah sampai rumah. Sebab apa? Sebab kita punya tadi nak kata pergantungan kita kepada Allah itu kurang. Saya tak nak sebutkan maksud sebab syirik dan sebagainya ini perkataan yang cukup berat. Tapi sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melupakan kita apa? Dunia. Alat perkara yang kita rasa hebat dekat dunia ni melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang sahibul jannatain ini, jika ada kita tengok dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah kurniakan kepada dia dengan harta, kemudian dia beli kebun, dia buat 2 kebunnya, semuanya dengan tertib yang cukup hebat, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dinamakan 2 syurga, 2 kebun yang indah. Dia bangga dengan kebunnya. Dengan sebab apa yang dia dapat itu, apa yang berlaku kepadanya? Lupa kepada Allah. Bukan lupa maksudnya lupa langsung, sebab dia ingat. Tapi dia kata, aku sangka, aku rasa aku tak akan, tak ada namanya hari kiamat ni, tak ada. Ya Allah. Satu. Yang keduanya, dia mengatakan kalaupun ada, pasti Tuhanku itu, iaitu Allah, akan berikan aku yang terbaik. Sebab aku dapat ada benda yang baik ni, yang hebat ni. Dan 2 perkara ini sudah ada kepada ahli dunia yang ada di zaman kita. Yang pertama, hidup macam seolah-olah tak mati. Mengumpulkan harta seolah-olah tak ada yang nama yaumul qiyamah. Yang keduanya, menyangka bahawa dengan harta itu mereka boleh selamat nanti di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadatu allati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alaihim musadat fi 'amalin muddada. Celakalah kepada orang-orang yang humazah dan mumazah, orang yang buat ghibah dan juga yang mengadu domba, orang yang mengaibkan orang lain, mencaci, memburukkan orang lain, dan juga orang yang melakukan adu domba. Yang ketiga sifatnya adalah alladzi jama'a malan wa 'addada, orang yang mengumpulkan harta. Tak cukup kumpulkan harta, dia buat apa? Dia kira harta dia.
Kita hari ni sistem untuk nak tengok kita punya simpanan ada lagi automatik pula. Hari-hari pula. Berapa ada. Bukan orang sini lah, tempat lain ni kan. Dah keluar tinggal kurang. Selalu menghitung-hitung. Sebab apa? Yang sabuk annama lahu akhlada. Sebab dia sangka bahawa hartanya itu akan membuatkan dia kekal. Kan tak? Allah kata pasti tidak. Lalu badan nafil hutamah, dia akan pasti akan masukkan di dalam neraka hutamah. Tahu tak kamu itu yang masukkan dengan neraka hutamah? Wa ma adraka ma hutamah? Narullahil muqadatu allati tatallu 'ala al-afida. Hati iaitu api yang membakar, menjulang, naik sampailah kepada ulu hatinya, sampai ke situ. Di antaranya para ulama tafsir mengatakan bahawa cara penyiksaannya adalah dibakar daripada hujung kaki, kemudian naik kepada betisnya, kemudian lututnya, sampailah di sini, kemudian diulang balik. Subhanallah, dibakar sedikit. Bayangkan siksaan yang dihadapi oleh orang-orang yang disifatkan oleh Allah di dalam surah tersebut. Iaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan dia hitung harta dia. Dia takut harta dia berkurang. Yang ini. Dan dia menyangka bahawa hartanya itu akan menyebabkan dia kekal. Dan ini tanpa disedari kadang-kadang kita mungkin ada termasuk di dalam kategori itu. Puncanya apa? Dunia. Ini yang diberikan oleh Allah, dicontohkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Sahibul Jannatain ini begitu. Dia apabila dapat 2 kebun yang hebat, kemudian dia dapat istana yang dibina hebat, dia ada pengawal-pengawal, dia rasa dia akan hidup kekal, tak ada yaumul qiyamah. Kalaupun ada, Allah akan gantikan yang lebih baik sebab dia hebatkan dunia ini, dengan dunia ini. Hati-hati. Baik. Yang seterusnya hasil dari takabur tadi, dengan dunia tadi yang kita sebutkan. Itulah yang disebutkan kenapa seseorang itu ada sifat riya. Kenapa riya? Apa makna riya? Riya itu adalah berbuat sesuatu di ajlin nas, atau kerana manusia, kerana makhluk. Apa yang dia nak, apa habuan yang dia nak daripada makhluk itu, wa imma adalah habuan-habuan yang tertentu ataupun pujian dan pandangan-pandangan yang menyebabkan dia rasa dirinya itu akan dilihat tinggi dan dimuliakan. Itu penyakitnya disebabkan dunia. Kenapa orang nak perhatian orang lain dan ganjaran daripada orang lain? Sebab yang dia fikirkan adalah kepentingan duniawi. Tapi kalau orang yang mana memikirkan kepada ukhrawi, dia tak peduli kepada apa yang dikatakan oleh manusia, tetapi yang menjadi perhatiannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan riya itu lahir, yang kita nak cek kenapa kita ada riya. Kerana kita sangat cinta kepada dunia ini. Oleh kerana kita cinta dunia dan kita rasa dunia ini adalah segalanya, maka kita perlu kepada sesiapa saja yang mana dianya meninggikan kedudukan kita di dunia ini, iaitu makhluk. Maka disebutkan bahawa riya itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sepatutnya amal ibadah yang kita buat itu hanya yang memberikan ganjaran hanya Allah. Tiba-tiba kita kata ada selain daripada Allah yang boleh berikan ganjaran kepada kita. Syirik tak? Syirik. Tak ada yang boleh berikan ganjaran kepada kita kecuali Allah ketika mana kita beribadah, salat, zakat, sedekah, puasa. Tiba-tiba kita nak harap orang lain untuk nak puji, orang lain nak dapat habuan sesuatu, kepentingan sesuatu. Bermakna kita telah pun menyamakan makhluk itu dengan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan syirik. Tetapi syirik ini disebutkan tersembunyi. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan al-amal tarkul amal li ajli an-nas riya, tarkul al-amal li ajli an-nas syirik wa tarkul amal li ajli an-nas riya.
Buat amal kerana manusia itu syirik. Mengharapkan habuan daripada makhluk itu syirik. Meninggalkan amal kerana manusia itu riak. Macam mana maksudnya? Jom kita pergi pengajian, jom kita pergi dengar kuliah. Tak nak, takut nanti riak pula. Yang itu riak. Jom kita berjamaah, jom kita pergi tempat yang baik, jom kita puasa, jom sama-sama esok. Tak naklah, nanti dia teriak. Jom kita pergi untuk tolong orang, kita bantu ke apa yang patut kita ni pergi. Nanti orang nampak kan kata riak pula. Itu riak. Meninggalkan amal yang baik kerana manusia takut orang cakap riak, itu riak. Dan macam mana nak buat? Kena buat dan berusaha untuk mengikhlaskan kepada amal. Dan takrif kepada ikhlas itu satu. Apa itu makna ikhlas? Makna ikhlas mesti hilang daripada dua sifat di dalam amal kita. Yang pertama riak. Kena hilang. Yang kedua hawa nafsu. Ada orang buat bukan kerana orang lain, tapi kerana ikut hawa nafsunya. Maka ini juga termasuk yang tidak ikhlas. Dia tak buat kerana orang lain. Orang lain pun dia sembunyikan, dia tak buat. Tapi dia buat kerana ikut hawa nafsu. Maka ada satu penyakit lagi yang tersembunyi lebih dalam, namanya ujub. Ujub ni apa? Bangga diri. Rasa dirinya, aku ni bagus betul, alhamdulillah. Aku bangun malam-malam, orang lain semua tidur semua. Aku bangun, alhamdulillah, hebat aku ni. Ni dia bangga diri dia sendiri. Dia tak tunjuk ke orang. Dia tak cerita pun, besok pun dia tak cerita ke orang. Orang kata malam tadi bangun. Ya. Tapi dalam hati kita, tengok orang semua tidur, aku je bangun. Itu apa dia? Itu ujub. Dan sifat ujub ini juga menghilangkan semua ganjaran kita. Dan sifat ujub juga salah satu tanda syirik kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia bangga kepada dirinya, lupa kepada sebenarnya dirinya itu, kemampuannya bangun itu hanya sebenarnya yang menggerakkan, yang mengizinkan adalah Allah. Bukan kerana dia hebat, kerana Allah yang maha hebat itu yang mengizinkan, memberikan hidayah dan taufik kepada dia untuk dia bangun. Kalau Allah tak izinkan, tak akan bangun. Tak boleh kamu ibadat. Yang ini perlu untuk kita faham. Baik, punca semuanya apa tadi? Punca tadilah kata Nabi tadi, dunia yang dibentangkan, kamu berlumba kepadanya sehingga timbul sifat takabur. Sifat takabur ini menyebabkan kamu akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu bagi syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nak ikut kepada apa yang kau ingini, surah Allah padankan dengan apa yang kamu nak, kamu ikut logik kepada kamu, itu sifat takabur hasil. Yang keduanya, dengan sebab dunia yang dibentangkan ini menyebabkan kamu akan menjadi orang yang macam mana? Iaitu orang-orang yang riak, yang mengharapkan daripada habuan duniawi. Kamu lupa bahawa kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat yang menanti kekal abadi ini macam mana? Ini semua adalah perkara-perkara yang datang daripada sebab dunia. Oleh kerana itu, kita nak kena betulkan pandangan kita kepada dunia ini. Itu obat dia. Selagi mana kita tak boleh untuk ubat pandangan kita kepada dunia dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pandangan baginda Rasulullah, bermakna penyakit ini sukar untuk dirawat. Sebab itu kalau kita pergi hospital sakit, mudah-mudahan kita semua sihat walafiat insya-Allah. Kalau ada orang sakit dia pergi hospital, maka doktor akan tengok kepada penyakitnya dan punca penyakit itu. Nak rawat dia kena tahu punca penyakit. Sebab tu kita hari ini, kita selalu cerita pasal takabur, kita selalu cerita pasal syirik, kita selalu cerita pasal riak. Kita cerita pasal penyakit-penyakit, tapi kita nak tahu apa punca dia. Dan daripada punca ini yang akan boleh merawat kepada semua itu. Dan hari ini yang kita nak bincangkan pasal rawatan tu. Dan saya bukan doktor, ya, saya bukan doktor,
tapi kita nak sama-sama berbincang dan berenung. Baik. Punca tadi saya sebutkan tadi dah awal dah tahu dah. Punca daripada baik itu yang namanya nanti kalau penyakit lain pun ada dalam jiwa kita seperti hasad dengki. Semuanya sebab dunia. Betul? Kenapa yang dia dengki kepada? Sebab dia nak rebut kepada dunia. Dia tengok orang dapat kelebihan daripada dia. Semuanya kalau kita tengok penyakit-penyakit hati ni yang sehingga seorang itu lupa kepada Allah. Saya sebutkan kalaulah syirik itu boleh untuk dinamakan orang itu lupa bahawa Allah itu maha kuasa, sehingga dengan sebab hasad dengki dia rasa dirinya itu menentukan orang itu sepatutnya tak dapat. Ya Allah, kenapa kau bagi dia ya Allah? Kenapa kau bagi dia? Dia tak layak ya Allah untuk dapat. Nampak dia menentukan untuk Allah untuk bagi orang tu ke tak bagi orang tu ke, ikut kepada kegembiraan, kesukaan dia. Boleh ke begitu? Itu yang disebutkan tadi. Semuanya puncanya apa? Dunia. Dan yang kita nak kena rawat pada hari ini pandangan kita kepada dunia. Nak ikut pandangan siapa? Pandangan kita. Kalau ikut pandangan kita habislah. Yang kita nak kena ikut adalah pandangan Allah. Allah gambarkan dalam Quran akan dunia itu hakikat dunia. Di antaranya dengan perkataan la'ibun wa lahun. Dunia ini tempat permainan dan tempat lalai, lekor. Yang apa yang kita dipermainkan hari ini dengan apa yang ada di sekeliling kita. Dan apa yang kita kalau terjerumus dalam dunia ini, apa yang bawa kepada kita, kita akan dibawa kepada kelalaian. Betul? Kita akan dibawa kelalaian. Keseronokan dunia yang ada ni semuanya melalaikan kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Saya nak buktikan kalau ada orang berdakwah hari ini, kita sepatutnya pada zaman yang moden ini, kemudahan yang begitu banyak. Bermakna kemudahan, kita panggil itu kemudahan untuk memudahkan kepada kita. Tapi saya nak tanya, nak dibandingkan dengan umat atau dengan para salafun salih, orang terdahulu daripada kita, siapakah yang paling banyak ibadahnya kepada Allah? Siapakah yang paling banyak baca Al-Quran di zaman dulu ke di zaman sekarang? Yang bangun tahajud, yang banyak dulu